Oh, ni baru ni. Saya Baru Ustaz. Alhamdulillah semangat awak Ustaz. semangat ni. Meja baru, kursi baru, semangat baru. Meja baru, kursi baru, tak datang kuliah pun tak tahu nak cakap apa. InsyaAllah kita buka pengajian kita malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashab rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada alas tak? Kasih apa sikit? Tak ada. Kila alas kitab sini. Kasih dia tegak sikit. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa zuhurina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Surahul azim. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah pada satu hari dan masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid. Maksudnya barang siapa dikenaki kebaikan Allah Taala mesti diberikan kan kebajikan ataupun kepahaman di dalam bidang agama insyaallah. Nawatu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadatu wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila khairi ibtigha maradati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala insyaallah. Semuliakan Fadil Tok Ustaz kita yang hadir. Ustaz ada dua orang Ustaz yang hadir malam ni. Semuanya semuliakan jawatan kuasa surau kan. Kemudian jemaah perempuan pun ada, rumah saya pun ada, mak saya pun ada juga tadi. Sebenarnya saya balik daripada Teluk Panglima Garang. Saya ada program tadi di sana. Teluk Panglima Garang. Ada majlis sikit lah, majlis keluarga. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung tentang kitab jihad tu. Ada satu lagi hadis dalam bab jihad. Hari tu kita dah baca satu hadis berkenaan dengan bab jihad jugalah. Keinginan orang yang mati syahid kembali ke dunia untuk berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita lihat orang yang mati kerana taun. Orang yang mati kerana taun berada bersama dengan para syuhada. Diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW qala yahtasimu syuhada al-mutawaffawna ala furushihim ila rabbina fil ladzina yutawaffawna minat ta'un.
anna Rasulullah qala yahtasimu syuhada'u wal mutawaffawna ala furushihim ila rabbina fil ladzina yatawaffawna minat ta'un faqalu asyuhada ikhwanuna qutilu kama qutilna wa yaqulu mutawaffawna ala furushihim ikhwanuna matu ala furushihim kama mutna fa yaqulu rabbuna unzuru ila jiraihim fa in asbaha jirauhum jirahal maqtulin fa innahum minhum wa ma'hum fa iza jirauhum qad asbahat jirauhum fa iza jirauhum qad asbahat jiraahum kama qala Rasulullah sallallahu. Hadis ini riwayat daripada An-Nasa'i. Kan hadis ni nama tabatnya lah hadis hasan. Hadis ini dimakan daripada Ibad bin Sariyah. Anna Rasulullah sallallahu qala, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, yahtasimu syuhada wa mutawaffuna ala furushihim ila rabbina. Para syuhada dan orang-orang yang mati syahid di atas pembaringan mereka itu mengadu kepada Tuhan kita tentang orang-orang yang mati disebabkan oleh wabak. Yahtasimu, asal mana yahtasimu ni berbantah, kan, berbantah-bantah, kan, atau di sini sebut mengadu. Mengadu oleh orang yang mati syahid dan orang-orang yang mati, kan, ala furushihim, di atas tempat pembaringan mereka ila rabbina, kepada Tuhan kami, fil ladzina tawaffawna minat ta'un, pada orang-orang yang mana mereka itu mati ataupun meninggal disebabkan oleh wabak ataupun ta'un. Fa yaqulu syuhada, lalu berkatalah di kalangan orang mati syahid. Apa orang mati syahid kata? Ikhwanuna qutilu kama qutilna. Dia kata saudara-saudara kami mati sama seperti kami mati. Saudara-saudara kami mati sama seperti kami mati. Ikhwanuna qutilu kama qutilna. Kemudian wa yaqulu mutawaffuna ala furushihim, kemudian berkatalah orang yang mati di atas pembaringan mereka, atas tempat pembaringan ataupun katil mereka, ikhwanuna matu ala furushihim kama mitna. Dia kata saudara-saudara kami mati di atas pembaringan sama seperti kami mati. Sama seperti kami mati. Jadi maknanya dua kumpulan ni berbantah-bantah lah. Berbantah-bantah, kan, sama ada dia ni mati syahid ke tak mati syahid. Mati syahid ke tak mati syahid yang kena wabak ni, kena tahun ni. Seterusnya, yaqulu rabbuna unzuru ila jiraihim. Lalu berkatalah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Unzuru ila jiraihim. Lihatlah kepada luka-luka mereka. Lihatlah kepada luka-luka mereka. Fa in asbaha jirauhum jirahal maqtulin fa innahum minhum wa mahum. Maka jikalau menyerupailah oleh luka-luka mereka akan luka-luka orang yang terbunuh di medan perang. Fa in asbaha jirahum jirahul maqtulin, jikalau menyerupailah akan luka-luka mereka dengan luka-luka orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir. Fa innahum minhum wa ma'hum. Maka sungguhnya mereka itu daripada mereka itu dan bersama mereka. Mana termasuk belum mati syahid lah, belum mati syahid. Fa iza jirahum qad asbahat jirahum. Apabila dilihat luka mereka yang mati kerana wabak menyerupai luka mereka para syuhada. Kan? Apabila dilihat, disambungkan lagi hadis tadi, fa iza jirahum, apabila dilihat luka mereka yang mati kerana wabak menyerupai luka mereka yang mati syahid. Mana para syuhada lah. Macam tu. Baik, jadi hadis ni merupakan hadis tentang perbantahan yang berlaku lah di antara syuhada dan juga orang yang wafat.
Yang wafat di atas tempat-tempat pembaringan mereka. Jadi mereka berbantah dari segi sama ada mati syahid ataupun tak mati syahid. Lalu mereka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu kan. Jadi Allah Ta'ala pun tanyalah bagaimana luka mereka. Bagaimana luka yang kena wabak tadi. Jadi kalau yang luka wabak tadi menyerupai dengan luka mati syahid, maka termasuk dalam mati syahid. Tu kalau seandainya orang kena wabak tu ada luka. Ada wabak kan tak ada luka apa-apa pun. Ada orang kena wabak tak ada luka kan. Cuma mungkin di segi mungkin keadaan mayat je lah. Keadaan mayat dia mungkin berubah warna dan sebagainya. Tapi kalau setakat luka tak ada. Covid pun ada luka Ustaz? Tak ada luka kan. Covid pun tak ada luka lah macam tu. Jadi kalau Allah Ta'ala kata tidaklah kalau ada luka. Kalau ada luka sama seperti orang yang luka dalam peperangan, maka mati syahid. Kalau tak, bukanlah mati syahid. Cuma kalau disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab Talaibun, maknanya orang mati syahid itu ada 3. Orang mati syahid ada 3 kumpulan. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Dan yang ketiga iaitulah syahid akhirat. Mana dikatakan mati syahid dunia dan akhirat? Mati di medan perang. Dan dia niat itu memang untuk berperangkan Allah Ta'ala. Bukan ada niat yang lain. Dia niat itu lillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kemudian dia mati syahid dalam peperangan tadi, maka dikatakan orang itu mati syahid, betul-betul mati syahid lah. Mana syahid dunia dan akhirat. Bila syahid dunia dan akhirat, maka tak perlu dimandikan lah. Perlu tak semayang? Tak perlu kan? Tak perlu disemayangkan. Terus tanamlah dengan dia punya luka-luka sekali dah. Luka sekali maka ditanamkan. Macam tu. Baik, yang kedua iaitulah syahid dunia. Syahid dunia. Baik, syahid dunia ini ialah orang yang pergi berperang ke medan perang melawan orang kafir, tetapi dia niat bukan kerana lillahi ta'ala. Dia berperang juga, tapi dia niat bukan kerana Allah. Mungkin kerana dia niat benda lain lah yang dia niatkan. Sama ada mungkin dia nakkan harta ghanimah, harta peperangan, ataupun benda-benda lain. Mungkin kerana nakkan nama, nakkan kedudukan, nakkan pangkat dan sebagainya. Nak supaya orang kata dia orang yang berani, orang yang hebat, kan? Supaya nanti kalau dia terbunuh, mana orang kemudian akan menyebut nama dia. Maka itu dikatakan sebagai syahid dunia sahaja, bukan syahid akhirat. Bukan, mana niat itu tak betul lah. Niatnya kena ada benda yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga, iaitulah syahid akhirat. Syahid akhirat inilah seperti orang yang terkena penyakit wabak. Ada penyakit wabak taun, orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati terjatuh daripada bangunan tinggi, orang yang mati kerana tenggelam kan? Perempuan yang mati kerana dalam keadaan melahirkan anak. Okey, itu dikatakan sebagai syahid akhirat. Daripada sudut dunia kita tak nampak dia syahid. Sebab apa? Dia tak terlibat dalam peperangan. Dia tak terlibat mengangkat senjata, tapi dia mati dalam keadaan begitulah, keadaan sukar, payah dan sebagainya. Maka dikatakan sebagai orang itu syahid akhirat, bukan syahid dunia dan akhirat. Macam tu. Faham kan? Itu tentang pembahagian syahid. Dan yang terbaik ialah mati kerana lillahi ta'ala, mati syahid peperangan. Dan ramai kalangan para sahabat yang terbunuh dalam peperangan. Lihatlah. Antara yang terbunuh dalam peperangan ialah siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, iaitulah bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kan dia ni antara orang yang kuatlah cover ataupun melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya terbunuh dalam peperangan. Sayyidina Hamzah. Insya-Allah. Baik, kita lihat pada dia punya ulasan pada hadis ini. Pertama, wabak ialah sejenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus bawaan binatang, seperti tikus yang menyerang manusia.
dan binatang serta boleh menyebabkan kepada kematian. Boleh menyebabkan kepada kematian. Cuma kita tahulah virus ni ialah kan, walau macam mana pun hebatnya penyakit tu, tapi asalnya kejadiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada Allah. Kan, kerana Allah Taala yang mencipta, sama ada benda yang paling kecil ataupun benda yang paling besar. Daripada benda yang sangat halus, yang tak nampak kita lihat daripada mata kasar saya, mata kita, ataupun benda yang boleh lihat dengan mata kasar, semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap penyakit ada ubat. Likuli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Cuma kadang-kadang tak jumpa ubat lagi. Tak jumpa ubat, cari-cari ubat tak jumpa. Tapi ubat tak ada. Jadi kena banyak buat kajian dan sebagainya. Sekarang ni macam COVID ni ada vaksin kan? Vaksin pun yang dicocok tu untuk foreigner dulu. Orang barisan depan tu. Barisan belakang belum lagi tuan-tuan. Mungkin Ustaz Zamri dah kena cocok kot. Belum? Ada juga terbisan. Ada terbisan? Belum lagi lah. Akan datang lah tu. Betul tak? Okey. Jadi mudah-mudahan lah benda-benda macam ni insya-Allah akan cepatlah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun dah dekat Ramadan ni tu tak. Risau juga kan ke Ramadan ni macam mana. Tak nak jadi lagi terjadi macam yang tahun lepas. Tengok macam mana tahun lepas. Bila tahun lepas macam-macam tu kan. Bila semayang tarawih kat rumah ni macam-macam lah. Lepas tu kata semayang raya kat rumah lah. Cuma ketua keluarga kena jadi imam kat rumah. Baca khutbah. Tongkat pula macam-macam jenis tongkat. Saya tengok. Yang kelakar tu macam tongkat tu kan. Pelik kan? Macam-macam kayu tongkat yang digunakan lah. Senapang pun ada dijadikan sebagai tongkat tuan-tuan. Jadi kalau tak mustahil, kalau benda ni masih berlaku, akan datang ni, kalau Ramadan raya pun akan jadi macam tu jugalah. Tak macam-macam jenis pula. Khutbah raya kan macam tu. Gaya macam-macam pesen kan orang berkhutbah macam tu. Kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyenaraikan beberapa golongan yang kematian mereka dikira syahid. Salah satunya ialah orang yang mati kerana wabak. Itulah mati dikatakan sebagai syahid akhirat. Kemudian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada golongan yang mati syahid tidak tertumpu kepada mereka yang mati dalam peperangan sahaja, insya-Allah. Baik, selanjutnya kita masuk bab yang ke-8, kitab infak dan sedekah. Baik. Kita lihat ada yang pertama, Allah Ta'ala menjamin rezeki orang yang bersedekah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala Allah Azza wa Jalla, unfik alaika. Unfik alaika. Wa qala yadullah. Wa fi riwayatil Muslim, yaminullah. Mala'a. La tagiduha nafaqatun saharul laili wan nahar. Wa qala ra'aytum ma anfaqa munzu khalaqas samai wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Wa fi riwayatin lil Muslim yaminihi wa kana arshuhu 'alal ma' wa bi yadihi al mizan yahfazu wa yarfa. Kama qala Rasulullah. Kita lihat lepas itu dulu. Baik, hari ini terima daripada Abu Hurairah. Kita bincang pula dalam bab infak dan juga sedekah. Ni kita dah dekat Ramadan ni, masing-masing lumba-lumba tu siap sedia kan untuk kita bersedekah. Nabi Muhammad SAW bila masuk Ramadan kan, Nabi suka bersedekah. Diumpamakan seperti angin yang berhembus. Apa maksud angin berhembus? Maknanya Nabi kan sangat pemurah lah kita. Sangat pemurah. Ada yang duit terus bagi, ada bagi, tak ada berkira lah. Tak ada berkira. Kalau kita kadang-kadang berkira kan, berapa nak bagi ni. Duit dalam kocek tu mungkin ada yang merah, ada yang biru, hijau, kuning dan sebagainya, ada yang ungu. Kadang-kadang kita fikir macam mana ni, nak bagi warna apa? Nak bagi warna ungu macam masa warna.
Nak bagi warna hijau tu besar juga tu 50. Okey, hijau golap tu kan. 50. Kalau nak bagi yang oranye tu besar juga tu, oranye tu 20. Betul tak? So nak bagi berapa ni? Nak bagi 10 merah, besar. So yang bagi hijau muda. Hijau muda apa tuan? Tinggallah RM5 je, RM5 lah bagi tuan. Kita jangan berkira lah dalam bab sedekah ni. Berapa yang ada tu bagilah tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala gantikan tak? Dengan yang lebih baik daripada tu pula. Baik. Jadi anna Rasulullah qala azza wa jal anfiq unfiq alaika. Berinfaklah nescaya aku akan mencukupkan belanjamu. Anfiq unfiq alaika. Berinfaklah nescaya aku infakkan atasmu. Anfiq ni infakkan. Unfiq infak ni mana Allah Ta'ala membalas pula lah, menginfakkan pula pada kita. Maksudnya Allah Ta'ala mencukupkan rezeki kita. Wa qala yadullah, dan sabit dalam satu riwayat lain kan, wa qala, dan berkata yadullah, tangan Allah. Yadullah mana tangan Allah. Wa fi riwayatil Muslim, dan sabit pada riwayat Muslim yaminullah. Yaminullah. Apa maksud yaminullah? Yamin mana sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, sumpah. Okey. Kalau sini dia kata tangan kanan Allah. Maksudnya adalah penuh, tidak berkurang, sentiasa bertambah. Oleh nafkah orang yang sentiasa berinfak pada waktu siang dan waktu malam. Kan? La tughiduha nafqatan sahalul laili wan nahar. Maksudnya maksud yadullah itu yamin. Apa maksud dengan yadullah? Wa qala yadullah, tangan Allah. Maksud tangan Allah tu yaminullah, tangan kanan Allah. Tapi ini bukan menyatakan Allah Taala bertangan. Kita jangan serupakan Allah Taala bertangan lah. Ini termasuk dalam kata-kata mutasyabihat, ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat. Macam mana tangan? Wallahu alam. Tak tahulah tangan Allah Taala itu. Kita tak boleh serupakan tangan Allah Ta'ala dengan tangan makhluk. Kalau kita serupakan, seolah macam kita mentasbihkan Allah Ta'ala, mentasbihkan Allah ataupun mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa maksud dengan tangan kanan ini? Maksudnya adalah penuh, tidak berkurang, sentiasa bertambah oleh nafkah orang yang sentiasa berinfak. Sama ada dia berinfak pada waktu siang ataupun waktu malam. La tughiduha nafaqatan sahabul laili wan nahar. Bila saja manusia berinfak, kan siang ke manusia berinfak, siang ke manusia bersedekah, kan malam ke manusia bersedekah, tidak sedikit pun mengurangkan akan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, sikit pun tak kurang. Tak? Jadi kita yang menganggap bila kita infak tu akan berkurangan, tidak. Pada Allah Taala tetap, malahan dia akan bagi lagi, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan, dan kalau kamu kufur, maka azabku akan pedih, sangat pedihlah. Dan Nabi juga pernah bersabda, ada dua malaikat tu, ingatkan hadis itu? Pada waktu pagi ada dua malaikat yang akan mendoakan kan manusia. Kalau orang tu menginfakkan hartanya pada Allah Ta'ala, maka akan ditambahkan. Macam mana doa tu? Allahumma ati munfikan khalafan. Allahumma msik kan mumsikan talafan. Itu doa yang dibaca, yang didoakan oleh malaikat pada waktu pagi. Ada dua malaikat. Satu malaikat mendoakan kepada orang-orang yang menginfakkan pada harta pada Allah Ta'ala. Jadi orang itu hatinya akan digantikan. Allahumma ati kan munfikan khalafan. Ya Allah, tentu kau berikanlah orang yang menginfakkan harta mereka itu ialah gantinya. Munfikan khalafan. Khalafan ni ganti dia lah. Ganti dia. Kemudian satu lagi mereka kata Allahumma msik. Allahumma msik kan mumsikan kan talafan. Kan ya Allah, tentu kau binasakanlah
orang-orang yang menahankan akan harta dia. Siapa yang menahankan harta, maka malaikat tadi doakan supaya orang tu musnahlah harta dia, tuan-tuan. Sebabnya kita kena infakkanlah. Rajin-rajinlah kita memberi, tuan-tuan. Jangan kita memikirkan balasan dia. Kalau kita fikirkan balasannya sampai bila pun tak habis kita fikir balasan dia. Tak? Kadang Allah Ta'ala balas, tapi pelbagai bentuk lah. Pelbagai bentuk. Yang penting itu kita niat infakkan tu kerana Allah Ta'ala. Termasuk juga dalam bab menginfakkan kepada ahli keluarga kita sendiri, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita pun juga termasuk tu. Malahan benda yang itulah yang kena kita dahulukan dulu. Kerana kalau kita ni lebih infakkan keluar, dia bagi infak ke jiran dia, tapi kepada ahli keluarga sendiri pun kadang berkira lah, kan? Berkira tu kan. Ataupun berfikir banyak kali tu nak bagi tu. Ini satu benda yang tak elok lah. Dan jadi kita kena fikir, maknanya di keluarga kita pun termasuk juga dalam tanggungan kita juga. Wajib juga kita berikan. Macam tu. Baik. Kemudian kita lihat pada hadis tadi, wa qala ra'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samai wal ard. Lalu baginda sallam bersabda, adakah kalian tahu tentang segala yang difakkan sejak dia menciptakan langit dan bumi? Adakah kalian tahu ra'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samai wal ard? Adakah engkau melihat ataupun kamu tahu apa yang telah diinfakkan semenjak dijadikan langit dan bumi? Soalannya, fa innahu lam yaghid ma fi yadihi wa fi riwayatin yaminihi wa kana syu'al ma wa bi yadihi al-mizan yafadu yarfa. Sesungguhnya tidak ada kekurangan apa yang ada pada tangannya. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja Allah Taala infakkan sejak daripada langit dan bumi diciptakan. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan. Di kalangan kita ni, tuan-tuan, ada tak kita terfikir tak kita? Dia ni ada rezeki dia. Dia ni rezeki. Masing-masing dapat gaji, dapat allowance dan sebagainya, kan? Setiap bulan. Masing-masing ada pendapatan, ada makan, minum dan sebagainya. So, siapa yang menguruskan? Kalau bukan Allah. Kalau kita nak urus semua makhluk pun tak larat lah. Kalau kita nak bagi makan semua makhluk ni, contoh orang satu taman ni kita nak bagi makan. Contoh larat ke nak bagi makan semua orang dalam taman ni? Tak larat dah. Tapi kita tengok orang satu taman semua makan. Ada yang tak makan? Tak ada kan? Semua boleh katakan boleh makan lah. Cuma sebenarnya makannya sedap tak sedap lah. Makannya antara fikir makan lauk sedap ke lauk tak sedap ya. Mungkin ni lauk dia ikan dia murah sikit. Yang ini ikan dia mahal sikit sebab ada duit. Yang ni tak ada duit, yang makannya sikit je. Tapi boleh katakan semua makan. Tak ada yang tak makan. Kalau tak makan tu orang matilah. So siapa yang menguruskan tu? Apalagi satu dunia ni, tuan. Satu alam, satu dunia ni. So siapa yang menguruskan makan minum tu semua? Kalau bukan Allah. Kalau kita pun tak larat nak uruskan. Hatta kalau Presiden Amerika pun, tuan, tak larat nak menguruskan makan minum manusia satu dunia ni. Tak larat. Umat dia, rakyat dia pun kadang-kadang tak larat nak uruskan makan minum dia. So siapa yang menguruskan makan minum? Kalau bukan Allah, tak? Insya-Allah yang menguruskan makan minum. Kan ikan-ikan di lautan tu. Pernah tak kita fikir ikan tu akan tak ada ikan pun, pupus ikan lah. Ada tak kita fikir? Mungkin kita fikir kan bagaimana kalau dalam lautan tu tak ada ikan lagi. Tapi kita nampak, tuan-tuan, ikan sentiasa ada. Sentiasa ada walaupun bertantan manusia mengangkat ikan, kan, menangkap ikan di lautan tu, kan. Satu dunia kan menangkap ikan, tapi ikan lautan tu tak habis-habis, tuan-tuan. Tak habis, tetap ada, masih ada ikan lagi, tuan-tuan. Masya-Allah. So siapa yang menguruskan dia? Sudah tentu Allah Taala lah, Zat yang Maha Kaya, kan, yang Maha Pemurah, kan, yang Maha Berkuasa, dia lah yang menguruskan semua. Kalau kita tak larat, kita nak menguruskan ikan lautan tu dah. Ikan dalam kolam kita pun kadang puas juga nak minum. Kita kadang orang kan ternak ikan kan, pun kadang puas juga nak bagi makan ikannya. Apalagi kalau ikan dalam sungai,
Apalagi ikan dalam hutan, memang tak larang. Kan? Ayam-ayam pun yang kita boleh jaga, uruskan ialah ayam yang kita pelihara je. Ayam yang kita tak pelihara, macam mana kita nak uruskan? Orang lain yang pelihara. Ayam lautan tu siapa boleh makan? Ya, ayam hutan kan. Kemudian binatang-binatang lautan tu. Kan? Rusa, gajah, rimau, macam-macam lagi lautan tu kan. So siapa yang menguruskan rezeki dia? Kalau bukan Allah, mesti ada satu kuasa yang hebat yang menguruskan rezeki-rezeki mereka. Betul tak? Burung yang terbang di udara, kita lihatlah. Pernah tak burung terbang udara tu mengadu kat tuan dia tak makan? Tiba-tiba seekor datang burung menginggap kat Ustaz Zamri. Dia ngadu Ustaz Zamri, Ustaz, dia kata tolonglah aku ni tak makan-makan ni, namun tak makan. Ada tak burung ngadu tak makan? Tak ada, tuan. Semua cukup makanan mereka. Ada mana Tuhan yang menguruskan rezeki-rezeki mereka, masya-Allah, tuan. Itu kehebatan Allah Taala. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah, bila berkata qala Rasulullah sallam, inna nazra la yati ibnu adam bi syai'in illa ma qudira lahu walakin yaglubuhu al-qadar ma qudira lah fayustakhriju bihi minal bakhil wa yassaru alaihi ma lam yakun yuyassara alaihi min qabli zalika. Wa qala ta'ala unfik alaika. Unfik ilaiha. Maksudnya hadis ini terima daripada Abu Hurairah, sambungan daripada hadis tadi juga. Qala berkata ya, qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallam, inna nazra la yati ibnu adam bi syai'in illa ma qudira lahu. Maksudnya sesungguhnya nazar itu tidak datang kepada anak Adam dengan suatu perkara melainkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Inna nazra la yati ibnu adam bi syai'in illa ma qudira lahu walakin yaglibuhu qadar ma qudira alaihi. Tetapi kadar mengatasinya pada apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maka orang yang bakhil diminta untuk mengeluarkan sesuatu melalui nazar tersebut. Kan? Wa yastakhriju bihi minal bakhil wa yassaru alaihi ma lam yakun yassara alaihi min qabli zalika. Maka orang yang bakhil diminta untuk mengeluarkan sesuatu melalui nazar tersebut, lalu dimudahkan ke atasnya pada perkara yang dia tidak dimudahkan untuk melakukan sebelumnya itu. Sedangkan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah nescaya aku akan cukupkan perbelanjaan ke atasmu. Berinfaklah, kan? Sesungguhnya aku akan mencukupkan perbelanjaan di atasmu. Jadi apakah pelajaran daripada hadis itu, tuan? Ini nak sebut tentang nazar lah. Nazar. Ada masanya kadang-kadang kita bernazar. Dan antara benda yang kita nazar, biasanya kita infakkan harta. Antara benda kita nazar lah. Kan? Contohnya kita nazar ni, kalau seandainya kita berjaya lah. Kita berjaya, anak berjaya, maka kita pun cadanglah nak infakkan harta. Nak sedekah sana, nak sedekah sini dan sebagainya, kan? Itu antara bentuk nazar juga. Tak? Nazar berpuasa, nazar juga. Kalau nanti anak berjaya ataupun saya dapat pekerjaan, maka saya pun berpuasa sebanyak sehari puasa lah, puasa sunat. Namanya puasa nazar. Macam tu. Betul tak? Jadi kerana disebut sini dia katakan bahawa sesungguhnya nazar itu tidak datang kepada anak Adam dengan suatu perkara melainkan apa yang telah ditakdirkan untuk dia. Kan, apa yang telah ditakdirkan untuk kita, biasanya kadang kita bernazar untuk kita melepaskan apa-apa yang telah ditakdirkan atas diri kita tadi lah. Apa yang tadi kita cuba lepaskan dengan cara bernazar tadi lah. Bila kita bernazar tadi, lepas tu kita berjaya, biasanya kita tunaikan nazar yang sebab ada masanya kadang-kadang bila kita tak bernazar, kita tak selesai tu kan. Ada masa kalau kita tak bernazar,
mana kita tak akan berjaya. Bila kita menazar baru berjaya. Ada masa macam tu juga. Juga kadang-kadang anak kita tak sihat. Anak kita tak sihat, sakit, asyik sakit dan sebagainya, maka kita pun bernazar. Dengan bernazar, mudah-mudahan kalau anak saya sihat besok, saya akan bersedekah, menginfakkan harta pada Allah Ta'ala. Saya akan bagi pada sekolah tahfiz ke, kepada infak kepada masjid ke, tak? Ataupun panggil orang makan-makan kat rumah, buat kenduri dan sebagainya kan. Buat kenduri itu pun antara bentuk nazar juga lah. Kalau nazar tu baik, maka kita kena tunaikan. Kalau nazar tak elok, maka kita tak boleh tunaikan. Kena ganti dengan lain lah. Jadi sesungguhnya nazar itu tidak datang kepada anak Adam dengan satu perkara, melainkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Tetapi qadar mengatasinya apa yang telah ditakdirkan untuknya. Ada masa qadar Allah Ta'ala ni mengatasi daripada apa yang kita nak. Mengatasi apa yang kita nak. Kan? Kita kalau boleh, contohlah ke dalam bab kesihatan. Tentu kita nak anak-anak kita sihat. Ada tak kalau kita nak anak kita tak sihat? Tak ada, semua nak anak sihat. Tak? Begitu juga dalam bab berjaya. Kalau boleh katakan semua kita nak anak kita berjaya. Ada tak nak anak tak berjaya? Tak ada. Semua nak berjaya. Tak? Tapi ada masanya ketentuan Allah Ta'ala itu mengatasi semuanya. Mengatasi daripada kehendak kita. Atau sebab anak kita ada yang berjaya, ada tak berjaya. Ada yang berjaya, tak berjaya. Ada yang sihat, ada tak sihat. Ada OKU dan sebagainya. Kan ada itu antara bahagian masing-masing lah. Maknanya mengatasi daripada apa yang kita nak. Tetapi kadar mengatasinya kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maka orang yang bakil diminta untuk mengeluarkan sesuatu melalui nazar tadi. Lalu dimudahkan atas dia. Kan? Ada masanya kita bakhil. Bila kita bakhil, anak kita tak sihat. Kan? Bila kita bakhil, anak kita tak sihat. Bila kita pemurah, anak tadi sihat dah. Hasil daripada kita infak tadi. Hasil daripada kita sedekah, infakkan pada ya Allah Ta'ala tadi kan. Kita pula pasang nazar tadi, niat tadi. Ya Allah, kalau seandainya anak saya sihat ni, kan, saya akan bersedekah lah. Kan? Setandan pisang. Setandan pisang ke surau Asyakirin, Taman Senayan Indah. Betul tak? Ataupun mana buat kenduri lah. Panggil ahli surau jemaah surau tu, saya bernazar kalau anak saya sihat, maka saya buat kenduri. Jemputlah semua ahli jemaah surau yang gaji datang ke surau lah, sebab ada yang malih datang surau juga. Yang gaji datang surau ni kita jemput semua, makan-makan. Baik? Nampak? Jadi asalnya kita bakhil. Asalnya bakhil. Bila dalam keadaan tadi, akhirnya kita terpaksa pemurah. Bila kita pemurah, maka Allah Ta'ala sembuhkan. Sembuhkan anak-anak kita. Contohlah. Contoh. Maka orang yang bakhil diminta untuk mengeluarkan sesuatu melalui nazar tersebut. Lalu dimudahkan atasnya pada perkara yang dia tidak dimudahkan untuk melakukannya sebelum itu. Sedangkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, berinfaklah saya, aku akan cukupkan perbelanjaan kamu. Nampak? Infaklah, nescaya Allah Ta'ala akan cukupkan. Kan? Pembahagian kita. Kerana semua tu dia dah ada, semua ada pembahagian masing-masing. Kan? Cuma kalau kita malas, tu yang rezeki murah tu, rezeki mahal tu. Ada contohnya bab solat subuh. Siapa yang suka lewat-lewatkan subuh, tengoklah rezeki dia macam mana. Mahal ke murah? Mahal rezeki dia, susah dapat rezeki. Kalau nak murah rezeki, solat subuh kan jangan lewat. Apalagi kalau sembahyang berjemaah, insya-Allah Allah Ta'ala akan murah kasih. Ada ya cara Allah Ta'ala aturkan rezeki kita kan. Betul? Baik. Allah Ta'ala menjamin rezeki yang bersedekah dengan tidak menguranginya, bahkan menambahkan dengan berkali ganda, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian infak yang dibelanjakan ke jalan Allah Ta'ala dengan ikhlas akan digandakan pahalanya sehingga 700 kali ganda dan lebih daripada itu. Masalal ladzina yunfikuna fi amwalihim fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang infakkan harta mereka kepada Allah Ta'ala diumpamakan satu biji benih. Satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai itu maka terbit pula 100 biji. Satu asalnya satu biji benih. Masalu habbatin. Habbah ni biji benih. Masalu habbatin ambatat sab'a sanabil. Yang tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu mi'atu habbah. Mi'atu ni 100. Mana setiap tangkai itu 700. Dan malah bukan tu je, Allah Ta'ala boleh ganda-ganda, tambah-tambahkan lagi lah, mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan Allah. Allah Ta'ala jamin dalam Quran. Kemudian sifat bakhil mengundang pelbagai keburukan yang telah terjadi kepada kaum terdahulu. Antaranya ialah menumpahkan darah. Bakhil juga boleh menumpahkan darah. Kemudian boleh memutuskan silaturahim, kekeluargaan, dan juga boleh mencaburi akan maruah. Itu kesan berbakhil lah. Kesan berbakhil. Dan Allah Ta'ala pun tak suka orang bakhil ni. Bila bakhil ni adalah cara-cara tertentulah Allah Ta'ala tarik balik nikmat tadi. Atau dikatakan istidraj. Istidraj, mendengar kan? Istidraj ni makna Allah Ta'ala bagi nikmat nikmat macam-macam. Allah Ta'ala lalaikan dengan nikmat-nikmat tadi, maka sampai tahap yang ketikanya Allah Ta'ala tarik balik, rentap balik nikmat tadi kan. Masa itulah dia pun tercengang. Oh, dia tak sangka tu kan. Sebelum ni nikmat ni banyak, harta benda mewah, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik sekelip mata je. Sekelip mata kan. Nak mengumpul tu kan punya malam bukan main susah tu kan. Harta benda ni kalau nak kumpul banyak, makan masa tu tak? Nak kumpul satu-satu. Tapi sekali orang nak tarik habis. Sekejap je habis kan. Tak sampai sesaat tu dah habis. Tu kuasa Allah Ta'ala lah. Baik, seterusnya akan datang kita sambung lagi, sedekah dapat melihara daripada api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah tuan pengajian kita. Saya buka soalan, kalau ada soalan sebelum saya tutup. Ada? Ada? Tak ada? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa wa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyani fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Tawassalna bi'izzatil jabarut wa tasanna bi'izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarral rada wa najina minat ta'ni wa ta'nul bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.